Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Sukses SPM 2022. Banyak dah cikgu terangkan tadi dan sekarang ini di segmen berikutnya kita ada soalan aplikasi bahagian B, tetapi kaedah apa pula? Jom kita tanya Cikgu Zaliza. Silakan Cikgu. Baiklah, kita pergi soalan bahagian B. Okay, kita tengok bongkah ini. Cikgu nak tanya ni kaedah apa? Kita ada 3 kaedah semuanya. Ya. Kaedah yang pertama tadi dah selesai, iaitu Betul. kaedah selari. Dan ini kaedah apa? Ada 2 ya. Kaedah lagi. So ini kaedah apa ya untuk soalan ni? Okay, siapa nak jawab? Siapa nak jawab kaedah apa ni? Okey, Narmata. Okey. Ya, kaedah apa? Jejarian, cikgu. Kaedah jejarian. Okey, cemerlang. Okey, Narmata. Yes, betul. Baiklah, kita lihat pada pandangan atas merupakan heksagon sekata. Okey, heksagon sekata ini dia mempunyai 6 permukaan. Okey, kita tengok 6 permukaan pada asasnya dan sebelum terpotong. Okey, kita lihat pandangan atas telah pun dipotong, iaitu K, kita tengok KLMCNO dilabelkan. So kita boleh lihat dia punya ketinggian pada pandangan hadapan iaitu KLONM adalah sama tinggi. Sebab apa dia dipotong lepeh? Manakala C berbeza. Kemudian kita tengok pada bahagian tapak ada terpenggal sedikit iaitu pada bahagian K, A dan B. Dan masing-masing berbeza saiz dia. Okey, kita lihat sebelum kita lukis kaedah jejarian ini, kita lihat apakah langkah yang perlu kita buat yang pertama. Okey, kita labelkan dengan nombor sebab ada 6 bucu kesemuanya. So kita labelkan 1, 2, 3. Start dia ialah pada K. Okey, kemudian kita lukiskan garisan unjuran ke pandangan hadapan. Kita tentukan titik nombor 1, bucu yang pertama. Begitulah seterusnya dapat bucu nombor 2. Okey, nombor 2 dan nombor 6 tu sama ya sebab dia heksagon sekata. 3 dan 5 sama dan nombor 4 di situlah ya. Okey, kemudian kita tahu bahawasanya piramid ini ada puncak. Puncak itu mewakili pusat. Okey, ini puncak. Dia mewakili pusat. So, kita nak guna kaedah jejarian. Bila jejarian melibatkan pusat dan dia ada jejari. So, jejarinya ialah kita ambil panjang ataupun sisi tepi piramid ini. Okey, kita ambil sisi tepi piramid. Kita gunakan jejarinya untuk dilukiskan seperti ini. Okey. Ini kita panggil jejari bentangan. Alright. Okey, kemudian kita tandakan pada lilitan bulatan ini sebanyak 6 kali tanda. Kerana heksagon mempunyai 6 permukaan. Sebab dekat lukisan bentangan ini akan terpapar 6 permukaan berdasarkan kepada tapak dia. Baiklah. Okey, kita labelkan. Okey, kemudian kita lukiskan garisan daripada pusat ke tapak ataupun kita istilahkan sebagai puncak ke tapak. Satu demi satu sampai habis. Okey, mesti dilukis asas terlebih dahulu. Ini adalah asas dia. Okey, kemudian kita kena lukis garisan lurus dari 1, 2 sampai habis kerana kita tahu piramid mempunyai tapak yang bersegi-segi. Tu segi 6 tu. Kita panggil heksagon sekata. Okey? So segi-segi macam tu. Okey. Dan yang selanjutnya ialah kita tengok ketinggian K. Okey, ni K, KLMNO sama paras dia ya. Kita lukis jejari bentangan. Jejari bentangan dan kita perhatikan K ini akan berada pada nombor 1. Nombor 1 depan dan belakang. Okey, kemudian kita tengok K prime di bahagian bawah sebab K adalah permukaan dia. Manakala di bahagian bawah ni kosong, tak ada apa-apa.
So kita boleh lihat di situ kedudukannya. Kemudian kita tengok garisan nombor 2. Garisan nombor 2 A. Ketinggian A kita bawa ke jejari bentangan, lukis bulatan dan cari titik dekat nombor 2 iaitu A. Dan kita lukiskan terlebih dahulu permukaan pertama. Ini permukaan yang terhasil. Okey, seterusnya kita pergi permukaan yang kedua iaitu B. 3 ada B. Okey, ambil B bawa ke garisan bentangan. Kita lukis jejari bentangan dan cari titik yang berada pada nombor 3 iaitu B. Okey, kemudian kita hasilkan permukaan yang kedua. Seperti ini. Selanjutnya permukaan yang ketiga. Okey, yang ketiga merujuk kepada nombor 4. Nombor 4 dia terletak pada tapak. So tak perlu buat apa-apalah. Okey, yang terhasil untuk nombor 4. Okey, kamu tengok C. Dekat nombor 4 ada C. So kamu unjurkan ke jejari bentangan, lukis jejari baharu, sentuh pada titik nombor 4. Dapat sini C. Okey, dan kamu pekatkan objeknya menjadi begini. Ya. Dan selanjutnya nombor 5, nombor 6 dan nombor 7 di mana tapak dia tak terpenggal. Tak terpenggal. So kita boleh lengkapkan sahaja menjadi sebuah corak. Dan inilah coraknya bagi piramid terpenggal di bahagian atas dan juga terpenggal di bahagian bawah. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, kamu perhatikan ya, dia punya orientasi pandangan atas. Okey, orientasi pandangan atas, kita lihat bucu dia tidak terletak pada garisan mengufuk. Perlu tak kita mencari panjang sebenar? Perlu tak kita cari panjang sebenar? Okey, Fahmi nak cuba jawab, cikgu. Ya atau tidak? Perlu. Ya, perlu. So, kita buat panjang sebenar dulu. Kita tentukan macam proses tadi. Nombor 3, 1, 2, 4 tadi kan? Okey, kita lukiskan dia punya konsep panjang sebenar. Seperti ini. Ada garisan mengufuk. Ada lengkok sentuh pada garisan mengufuk. Dan kamu perolehi panjang sebenar iaitu garisan yang berada di luar ini. Dan ini bertindak sebagai jejari bentangan. So, untuk melukis piramid ini, bila dah ada panjang sebenar, lukis seperti soalan tadi. Kita ulang je balik. Okey, ini keadaan corak untuk soalan yang kedua. Ni. So, seperti biasa, kita buat yang sama. Okey, ini jejari bentangan selari dengan sisi panjang sebenar, sisi tepi piramid. Okey, buat seperti tadi. Pindahkan tapak piramid iaitu K1 sebanyak 6 kali macam ni. Buat macam tadi dan ulang proses cari ketinggian masing-masing. Okey, bermula daripada K sebab K ialah sisi cantuman. Kamu perlu tahu di mana titik-titik yang perlu ditanda. Okey. K, kemudian nombor 1 masuk bentuk macam ni. Okey, nombor 2. Nombor 2 ni B ni berada di tengah-tengah. So kamu perlu bahagikan ini kepada dua bahagian. So dapat titik B. Okey. So dekat sini adalah tapak. So garisan ini perlu dilukis selari macam buat bridge. Sebab kita nak hasilkan garisan pembahagi dua sama mesti dilukis dalam keadaan serenjang. Dalam keadaan serenjang. Dan yang seterusnya, kamu lengkapkan objek sampai habis. Okay, dekat sini memainkan peranan yang penting ya. Sebab kalau kamu nak lukis dekat sini garisan pembahagi dua sama, kamu buat macam ni, tapak. Ini garisan yang kedua. Dan kita lukis tengah-tengah sini mesti 90 darjah. Baru betul. Okey. Dan seterusnya boleh lengkapkan permukaan yang seterusnya berdasarkan kepada pandangan atas. Ya. Okey. Okey, nombor 3. Kamu lihat nombor 4. Okey, nombor 4
ketinggian A sini, kamu boleh dapat ketinggian dekat sini. Baik. Then kamu boleh lengkapkan sekaligus sebab di sini sekata ini adalah permukaan yang terhasil daripada objek yang dipaparkan. Baik, cikgu. Sebagai rumusan untuk hari ini, marilah kita tengok. Ini adalah sama kaedah dia ya. Sama kaedah, so pelajar boleh meneruskan melukis di rumah di mana panjang sebenar adalah panjang sebenar yang terdapat pada pandangan hadapan. Baik, cikgu. Wow. Baiklah, okey kita tengok ya dia punya bentuk. Okey, last. Okey, rumusan ya. Kita tengok rumusan sebelum kamu melukis. Pertama sekali kamu kena kenal dan tahu iaitu konsep jenis dan komponen. Kemudian kamu lihat jenis bongkar apa. Analisi apa aplikasi kaedah yang terbaik sekali. Ada 3 tadi, pilih 1. Okey, lepas kamu pilih kaedah, maka hasillah lukisan kamu dengan sistematik supaya hasilnya nanti menjadi betul, tepat, jitu dan bermutu. Ya. So itulah sahaja pada hari ini untuk murid-murid saya. Semoga kamu dapat melukis lukisan pengorakan ini dengan cemerlang. Wah, itu dia cikgu. Bukan biasa-biasa penerangan cikgu pada hari ini. Mempunyai pengalaman hampir 25 tahun cikgu Zaliza mengajar dan cikgu kongsikan ilmu cikgu pada segmen ini diharapkan memberi manfaat kepada semua murid yang menonton yang berada di dalam talian maupun yang berada di rumah. Yang di dalam talian bagaimana? Okey semua, saya nak dengar suara sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini. Okey semua ceria kekal. Okey, alhamdulillah faham semuanya. Okey, terima kasih kerana memberi kerjasama yang sangat baik. Terima kasih juga kepada semua kawan-kawan di rumah yang menonton sehingga ke penghujungnya. Ada rezeki insya-Allah kita jumpa lagi. Terus setia menonton Sukses SPM 2022 dan semoga kejayaan milik anda. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.